Kadar kesuburan menurun sebab isteri tak bagi poligami? Mitos ni, mitos. Siapa yang boleh jawab tepat? Banyak-banyak negeri kat Malaysia ni, yang mana kadar kesuburan paling tinggi? Kadar kelahiran paling tinggi. So kalau ikut perangkaan, sebenarnya tahun lepas, negeri pertama adalah Terengganu, yang kedua Kelantan, yang ketiga Pahang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa kadar kesuburan Malaysia semakin menurun. Kalau ikutkan pada tahun 1970-an, sepasang suami isteri mampu melahirkan 5 orang anak. Tapi 50 tahun kemudian, pada start 2020 ke atas, sepasang suami isteri hanya melahirkan 1.6 orang anak. Dia lebih kurang macam 2 orang dewasa nisbah 1 bayi. Jadi bayangkan apa yang berlaku dengan negara Malaysia 20 tahun akan datang, 2044. Jadi populasi kita akan banyak warga emas, budak-budak dah susah nak nampak. Semakin menghampiri macam negara Jepun lah. So Perdana Menteri Jepun pun dah panik kan. Diorang siap ada new dimension yang mana mereka provide nursing care percuma untuk siapa yang ada anak bawah 3 tahun. Dan kerajaan Jepun pun ambil langkah inisiatif bagi allowance tambahan untuk ibu bapa yang mana gaji pendapatan dia bawah $80,000 setahun. Untuk yang ada anak 3 tahun. Ini semata-mata nak meningkatkan kadar kelahiran, kadar kesuburan dekat negara Jepun. Tapi sebenarnya antara faktor penyumbang utama kenapa kadar kesuburan secara global semakin menurun adalah kita tengok pada perindustrian kita. Start daripada 1980-an, ada banyak sangat industrial blooming, terutama kat negara US. Okey, dekat sana fast food berkembang dengan sangat pesat pada start 1980-an. Jadi orang dah tak fikir pasal makanan yang sihat. Orang memilih makanan yang fast food, yang segera, yang mudah nak dapat dan sekadar mengenyangkan. Tapi tak ada zat. Itu pun apa yang berlaku kalau tengok trending worldwide, termasuklah di Malaysia. So antara punca utama sebenarnya pemakanan. Kadang-kadang ada orang yang ikhtiar hamil tapi masih juga tak lekat sebab dia susah nak berovulasi untuk wanita. Jadi apa yang kita bantu sebenarnya, kita nak menyahut seruan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk meningkatkan populasi Malaysia terutamanya supaya keluarga tu lebih, masyarakat tu lebih sejahtera. Dan kalau ikutkan LPPKN pun bakal mewujudkan pusat subfertility yang pertama negara pada tahun 2029 kan. Jadi kita nak menyahut seruan ni, sebab itulah FRT ni diformulakan untuk membekalkan balik berbelas multivitamin dan multimineral yang kita perlukan setiap hari. Yang mana dalam makanan harian kita sekarang ni, kebanyakannya dah tak wujud vitamin dengan mineral yang cantik ni. Sebabnya makanan kita sekarang semuanya makanan yang terproses. Contoh mudah lah, kalau kita masak sayur. Sayur kita goreng, kita letak perencah, kita letak cube. So dah tak ada zat. Okay, vitamin B9, folic acid yang sepatutnya banyak terdapat dalam brokoli contohnya dah tak ada. Sebab kita dah masak cara yang salah. Okay, kemudian kita masak pula contoh bihun goreng. So kita guna perencah je. Kita dah tak tumbuk bawang merah, bawang putih, ikan bilis. Semua tu dah tak buat macam zaman dulu. Kalau kita nak masak gulai, kita guna santan kotak. Kita dah tak guna santan yang dipanjat dekat pokok kelapa yang diperah, di fresh. Santan fresh. Jadi semua ni efek lah pada kita punya hormon, pada kualiti sel, pada genetik kita. Jadi inilah yang membimbangkan sebenarnya. Bukan saja saya sendiri pun rasa risau. Okay? Macam mana dengan generasi anak-anak kita akan datang. Betul tak? Sebab sekarang ni anak kita pun kalau pergi sekolah, makanan kat kantin dah tak sama macam dulu. Ni saya sangat risau. Okay? Mereka banyak makan sausage. Luar sekolah ada jual air warna-warni kan. Kita bagi duit sekolah tapi kita tak tahu apa yang dia beli. Itulah antara punca faktor utama kenapa kadar kesuburan secara global menurun. Dan Malaysia pun tengah mengikuti jejak langkah yang sama. Jadi sayangi generasi kita, jom kita tambahkan populasi dekat Malaysia. Sila berkahwin, siapa yang belum berkahwin, jangan cerewet sangat pilih pasangan. Tak payah nak tunggu perfect, ada rezeki semua baru nak start decide berumah tangga. Sebab biasa ni manusia ni diuji dengan susah dulu. Masa dia baru kahwin, dia baru struggle nak hidup. Tapi insyaAllah rezeki tu akan datang lah lepas tu. So siapa yang tengah ikhtiar hamil, jangan lupa minum FRT juga. Okay, 1 sachet sekali sehari sebelum sampai pagi, baju dalam air sejuk. Jangan lupa follow TikTok ni dan tengok semua tips cepat hamil atas tu.